بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, ikhwah dirahmati Allah Ta'ala, sama-sama kita sentiasa mensyukuri Allah Ta'ala di pagi yang barakat ini. Bersama kita senantiasa menghayati kehidupan yang diredha oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu keredaan hayatnya atau kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Taala menjamin kehidupan Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jamin kehidupan Nabi ni bahawasa dia adalah di antara kehidupan yang atau akhlak yang paling tinggi, yang paling mulia sekali, yang wajib ataupun menjadi kewajipan kita selaku umat dia mempelajari, menghayati, usaha untuk mempelajari dan usaha untuk menghayati serta mengikuti jejak langkah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara yang besar yang sakut dengan kehidupan kita ialah kesudahan hidup kita di alam dunia ini, ataupun yang kita panggil kematian. Kematian bukan kesudahan hidup, bahkan kematian adalah permulaan hidup yang kekal abadi. Dan mati ini permulaan hidup yang kekal. Karena hidup dalam dunia ni hidup tak kekal. Nah, hidup tak kekal, kita akan kembalinya kepada Allah. Kita akan tinggal. Nah, kita akan meninggal, ataupun dia harta ataupun kekayaan, kemewahan, semua akan meninggal kita. Sama ada dia meninggal kita atau kita meninggalkan dia. Tetapi apabila pindahnya kita daripada dunia ini, kita akan menemui mula pula kehidupan yang kekal. Di situlah mulai kehidupan yang kekal selama-lamanya, iaitu kehidupan negeri akhirat ataupun kehidupan persinggahan yang dinamakan barzakh. Sebab itulah dalam kehidupan kita, satu di antara perkara yang besar sekali yang Nabi ajar ialah senantiasa kita seka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang-orang kafir ni, dan mereka sangka jahat, sangka jahat kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah di hari akhirat Allah Ta'ala mendedahkan satu dedahan terhadap apa yang dilakukan oleh kita, dilakukan oleh manusia. Sehingga Allah Ta'ala sebut, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum
walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa ma kuntum, dan tidaklah kamu tastatirun, tidaklah kamu menutupi bahawanya disaksikan atas kamu itu oleh pendengaran kamu dan penglihatan kamu dan juga kulit-kulit kamu. Allah Ta'ala kata walakin, dan sebenarnya dan tetapi kamu menyangka. Zanantum sini makna dia kamu yakin. Bukan makna sangka syak tu tak. Kamu yakin bahawa Allah Ta'ala tidak mengetahui apa kebanyakan perkara yang kamu lakukan. Jadi orang kafir ni, dia melakukan kejahatan ni dalam keadaan perasaan atau keyakinan dia ni, dia tidak dia yakin bahawa Allah Ta'ala tidak mengetahui. Orang yang azan dan suka. Kerana apabila dia melakukan kejahatan ni, apabila kita ataupun siapa sahaja yang melakukan kejahatan ni, semua itu akan disaksi oleh pendengaran kita, oleh penglihatan kita, lebih-lebih lagi kulit. Kulit kita, badan kita yang kita laku. Batu hari esok Allah Ta'ala segala-gala ini boleh kacau. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini, iaitu hari kiamat lah, kami menutupi mulut-mulut kamu. Wa tukallimuna, dan Allah Ta'ala kami kacau aidihim, oleh tangan-tangan mereka, dan menyaksikan oleh kaki-kaki mereka apa yang mereka laku. Maka apabila kita lakukan kejahatan dengan tidak ada perasaan malunya, dan dengan tidak ada perasaan takut dan malu, muraqabah Allah Ta'ala, maka itu kita akan didedah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala menurunkan ayat lain tentang sengkanya baik kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW rakyat di antara kehidupan kita sebelum datangnya kematian ni, Nabi rakyat hadis ni sebelum daripada dia mati ni 3 hari. Mana hadis ni dia rayak ni akhir-akhir kehidupan dia. Dia kata la yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsanu dhanna billah. Tiada matinya seseorang kamu malaikat dalam keadaan dia itu sangka baiknya dengan Allah. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Dalam ayat lain, fama dhannukum bi rabbil alamin. Tanya, apakah kesangkaan kamu dengan Rabbil alamin, dengan Tuhan? Dan dalam hadis lain, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku ni duduk di atas sangkaan hamba dengan aku. Kita suka lagu mana dengan Allah Ta'ala? Sebab tu sangka baik ini di antara perkara yang kita mesti ingat, mesti jaga. Lebih lagi dalam keadaan akhir-akhir hidup ni, kita mesti menyangkai baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suka yang datang dalam Quran ni makna dia al-yaqin, makna dia keyakinan dan perasaan yakin tentang apa yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Sebab itulah ramai di kalangan kita bahawa kadang-kadang kita menyangka, merasa putuskan harapan. Putus harapan, mana putus asa atau putus harapan.
Sedangkan Allah Ta'ala kata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sama sekali kita memutus harapan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita senantiasa kena dan menyangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi dalam kehidupan kita di masa ni dan masa ni lah, maknanya hidup dalam zaman kita ni yang banyaknya bala dan cubaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bala dan cubaan. Bala apa ni, penyakit. Dan setengah-setengah tempat ni bala cubaan selebah. Berapa ramai orang-orang yang kena pun ketop daripada boh tahun ni. Ada wakar, ada waskuk banyaklah pada selai ni. Binasanya kebun, binasa tanaman, macam-macam binasa rumah, habis barang, selai jual habis barang, macam-macam. Mana semua tu bala dan cuba Allah Ta'ala. Ataupun dihinggap oleh penyakit. Tapi dia kata, walaupun demikian, kita selaku orang beriman ni, kita mesti menyangka baik terhadap bala yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala. Misalnya kalau kena penyakit. Kalau dihinggap oleh penyakit. Seperti mana Nabi Ayub alaihi salam, di saat yang Allah Ta'ala timpakan apapun, hinggapkan penyakit di atas badan dia. Walaupun dia ni sebelum itu Allah Ta'ala memberi nikmat. Di dalam kesenangan, kekayaan, anak, cukup. Tetapi akhirnya Allah Ta'ala mengujikan dia dengan menghilangkan segala nikmat dan ditimpakan oleh penyakit. Maka di saat yang dia sakit, dia menyangka baik terhadap Allah Ta'ala dan dia berdoa, panggil, minta pada Allah, anni massani ad-durru. Allah panggil, dia munajat Allah Ta'ala, merayuha kepada Allah bahawasa dia sesungguhnya aku telah ditimpakan oleh kesusahan, massani ad-durr wa anta arhamur rahimin, tetapi engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, sangat-sangat kasih, arham, sangat-sangat kasih. Panggil suka baik pada Allah. Walaupun dia dihinggap oleh penyakit, tapi dia senantiasa menyangka baik bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang amat-amat kasih. Di kalangan kasih tak ada Allah Ta'ala arham. Ini orang kena balaya, dia kena penyakit, kena bala, dia kena sakit sampai kepada miskin dan terpaksa berpindah daripada tempat dia duduk biasa, daripada rumah dia, daripada kampung dia berpindah ke jauh, duduk jauh, tepi bukit jauh pada orang, kerana takut berjangkit penyakit. Mana dia senantiasa menyangka rahmat, suka baik, tengka bahawa rahmat Allah Ta'ala itu lebih luas. Ini merupakan di antara perkara yang kita mesti mengingati. Demikianlah kita juga senantiasa usaha. Selain daripada kita menyangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti usaha juga dan menututi asbab-asbab. Mana bukan senantiasa suka sahaja, tidak usaha melalui asbab-asbab. Kita kena usaha selain daripada sangka yang baik. Maka kita juga kena usaha beramal dan mencarikan asbab. Kerana sangkaan yang baik pada hakikat itu ialah perkara yang menolak, mana perkara yang akan menambah dan menggerakkan kita supaya kita bertambah lagi di dalam melakukan amalan, perbuatan, kerja, usaha
Dan supaya nak mengelak daripada penyakit baik, daripada kesusahan baik. Dan doa yang dibacakan oleh Nabi Ayub saat ini adalah di antara satu usaha. Doa juga daripada satu usaha. Usaha berdoa. Yang peliknya, duduk dalam keadaan susah dah. Duduk dalam keadaan bala dah. Pasal berdoa lagi. Itu pelik. Susah dah. Doa kena bala dah. Tak saya berdoa pula. Tak ada usaha. Walaupun doa pun tak saya usaha juga. Itu hak pelik. Sekurang-kurangnya usaha berdoa. Akak tangan mengadu hal, merayu hal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia kata, orang-orang ajiz yang sebenarnya, iaitu orang yang lemah, yang sebenarnya benar-benar orang lemah ialah man ajiza 'anid du'a. Ialah orang yang lemah daripada berdoa. Tak kuasa nak berdoa pun tak kuasa. Kita ada nak berdoa sendiri pun tak sih. Kena orang berdoa we. Panggil orang pergi berdoa rumah. Panggil mai hajat rumah. Macam-macam. Nak orang berdoa we kita. Nak berdoa sendiri tak kuasa. Tak sih berdoa sendiri. Ini hadis Nabi kata orang yang paling lemah sekali ialah orang yang lemah daripada berdoa. Seperti mana yang diwariskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata apabila kita sudah putus dah asbab mana, usaha bercakap dah. Usaha habis dah. Sedaya upaya usaha habis. Usaha berdoa, usaha kerja, usaha mengelakkan diri semua. Tapi datang lagi bala. Dan mendatangkan kunut, mana habislah perasaan kita. Maka dia kata ingatlah. Demikian itu ingatlah, kembalilah kepada persoalan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang senantiasa duduk dalam keadaan penat dan susah di saat yang kaum Namrud nak membunuhkan dia, bakarkan api. Maka dia meletakkan satu soalan, fama dhannukum bi rabbil alamin. Apakah sangkaan kamu yang Allah Taala akan membuatkan kepada kamu bi rabbil alamin, dengan Tuhan ni. Gapo itu suka pada Allah. Sebab itulah Nabi kata ana inda dhanni abdi bi in dhanna khairan falahu. Sesungguhnya aku, hadis bahasa sesungguhnya aku ini di sisi sangkaan hamba aku terhadap aku. In dhanna khaira, jikalau kita ni atau hamba ini menyangkai benda kebaikan, falahu, maka Allah Taala akan kurniakan kebaikan. Suka baik, Allah Taala beri baiklah. Wa in dhanna syarra falahu, dan jikalau kita menyangka kejahatan, falahu, maka bagi dia. Dua-dua. Suka baik, Allah Taala beri baik, insya-Allah. Dan suka jahat, dia tidak akan menerima malaikat kejahatan. Itu pentinglah benar kesukaan. Sebab itulah mari sama-sama kita menghayati di dalam kehidupan kita, di dalam menyangkai baik. Dan sama ada kita dengan Allah Ta'ala, dan sama ada kita dengan sesama hamba. Memberat atau berat belah sangkaan baik itu lebih. Jangan kita mudah menyangkai di atas kejahatan. Lagi kita ni mudah suka jahat. Nampak pelik rasa suka jahat. Sebenarnya Nabi kita banyak memberati di atas sangkaan baik dulu. Tapi bukan maksud kata kita tidak ada jagaan. Mesti ada jaga, walaupun suka baik, nampak dengan saudara suka baik semua. Tapi jangan
makna tidak mengelak atau tidak ada usaha-usaha di dalam kita kena usaha juga. Mana suka baik semua tapi kena ada maklumat-maklumat. Bukan kata semata-mata suka semua. Tak ada maklumat. Kejahatan-kejahatan yang akan datang melalui saudara, melalui orang-orang kita kenal, melalui ibu. Tapi yang patutnya kita mesti menyangka baik terutama lebih dahulu. Kerana menyangka baik ini Allah Ta'ala insya-Allah suka baik, Allah Ta'ala akan bagi kebaikan. Boleh jadi ada kebaikan. Tu banyak. Kita boleh ada kebaikan. Makna bala yang Allah Ta'ala turun di zaman kita ini boleh jadi ada kebaikan sebaliknya. Sebaliknya ada kebaikan boleh jadi. Walaupun ini di antara alamat-alamat yang diceritakan oleh Nabi SAW, timurnya al-aubi'ah ni, timur penyakit bala ni, penyakit jakit ni, menyebabkan kosongnya di rumah Allah Ta'ala yang tidak pernah berlaku ni beratus-ratus tahun, kosongnya di rumah Allah Ta'ala, menyebabkan ramai seluruh dunia tidak boleh menunaikan haji misalnya. Ini di antara bala yang Allah Ta'ala uji dan perkara yang timurnya di akhir-akhir. Tapi boleh jadi sebaliknya ada kebaikan yang Allah Ta'ala taruh kebaikan kepada kita. Itulah orang panggil di antara perkara yang kita mesti ingat. Kerana apabila kita ada sangka yang baik ini dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup dengan keadaan yang yang sejahtera, yang baik, yang selamat. Kalau sentiasa hidup dalam sangkaan buruk semua, suka sama saudara pun suka jahat. Lebih lagi suka jahat dengan Allah Ta'ala. Tu hidup dia tak senang. Tapi orang suka baik semua. Baik suka. Lebih lagi dengan Allah Ta'ala, maka kita akan hidup sempurna atau hidup sejahtera lah dalam kehidupan harian kita. Itulah mudah-mudahan kita sama-sama lah dan mengambil pengajaran daripada apa yang dituliskan oleh ulama-ulama kita ini, insyaallah taala. Qul qauli hadza astaghfirullah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.